Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan membaca ayat yang keempat, kelima sehingga ayat yang ketujuh, bergantung kepada waktu yang masih ada. Jadi kita mulakan ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat ini adalah ayat yang Allah memberitahu kepada kita bagaimanakah permulaan al-waqi'ah itu. Kerana kita telah mempelajari pada hari yang sebelumnya bahawa hari kiamat itu hari yang pasti ada dan pasti terjadi. Maka bagaimanakah al-waqi'ah itu berlaku, permulaannya bagaimana? Maka Allah menerangkan pada ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذا رجت الأرض رجا إذا bermaksud apabila, rujjati digegarkan, al-ardu bumi, rajja dengan sekuat-kuat gegaran. Okay, ayat ini kita menemukan diulang dua kali kalimah rajja, rujjati dengan rajja. Dalam bahasa, dalam kaedah memahami tafsiran ayat, jika kalimah itu diulang sebanyak dua kali, terutama pada ayat yang sama, menunjukkan bahawa ada penekanan pada perkara tersebut. Jadi dekat sini Allah nak tekankan bagaimanakah gegaran bumi itu akan berlaku. Okay. Gegaran bumi ni, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, bukanlah tahap gegaran yang biasa-biasa. Dia lebih besar daripada gegaran gempa bumi yang pernah berlaku semasa kita dia berbeza dengan gempa bumi yang biasa yang pernah kita ketahui. Ini adalah tahap gegaran yang kita kata tak boleh nak ukur dia punya skala kekuatan dia. Kalau nak lebih lagi mendapat penjelasan, nak kata tahap yang gegaran yang tahap dia bagaimana, kita cari dalam ayat lain. Allah menyebutkan contoh dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat nombor 2, muka surat 332 di dalam Quran. Allah ada menyebut tentang gegaran bumi. Okay, dalam Quran ada satu surah namanya surah goncangan, surah gegaran. Surah itu adalah surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tengok diulang dua kali. Zalzalah, zilzalaha. Okey, dalam surah Al-Waqi'ah Allah kata gegaran bumi itu, goncangan bumi itu berlaku dengan kuat. Okey, dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama sekali Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai umat manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Okay, Allah menakut-nakutkan kita dengan Allah perintah kita supaya bertakwa. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya gegaran hari kiamat itu, iaitu bumi itu nanti akan digoncangkan oleh Allah. Allah mengatakan sifat dia bagaimana? Syai'un azim, adalah suatu perkara yang amat besar.
Maknanya Allah nak kata gegaran bumi ni dia adalah sesuatu yang azim. Azim ni maknanya besar, satu benda yang agung. Kalau kita baca lanjutan surah Al-Hajj, saya ambil ayat kedua untuk menambahkan lagi rasa takjub, menambahkan rasa takut, untuk menambahkan lagi, maksudnya nak menambahkan emosi ketika mana membaca ayat gegaran bumi tu, maka kita kena ambil ayat-ayat lain untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey, ayat 2 surah Al-Hajj, Allah kata waktu gegaran bumi tu, kalau ada ibu-ibu yang sedang menyusukan anak dia, anak yang disusu pada badan dia tu, susu badan tu, dia akan apa? Dia akan tinggalkan anak dia. Bayangkan, kalau gempa bumi di bumi, kalau waktu dunia masih ada berlaku gempa bumi, kita mesti cari anak, betul? Cari anak, kan, selamatkan keluarga, selamatkan harta benda. Tetapi di hari akhirat, ketika nak berlaku hari kiamat, orang tak kisah ada anak tu. Kalau anak yang sedang disusu, dia tinggalkan anak dia. Lepas tu kalau ada perempuan-perempuan yang hamil, dia akan keguguran. Dahsyatnya hari menjelang kiamat. Dan Allah Ta'ala kata apa? Pada ketika itu, manusia yang dalam keadaan normal, dia akan menjadi seperti orang yang mabuk. Dia akan jadi, bayangkan kalau gempa bumi biasa, gegar saja bumi tu pun orang dah kalang kabut dah. Macam kita tengok dalam YouTube banyak kan, gegar je bumi, semua orang lari, walaupun tengah solat masa tu lari juga. Bayangkan kalau Allah kata idza rujjatil ardu rajja. Okey, untuk menunjukkan lebih lagi, untuk menambahkan lagi rasa pada memahami ayat ini, sebab kalau kita tadabbur, kita kena bawa sekali visual dia, bawa sekali dia punya apa, dia punya emosi dia. Okey, saya nak kongsikan maklumat ini tentang macam mana kalau gempa bumi kalau gempa yang berlaku di bumi ni pun dah kita kata tahapnya kuat, bagaimana menjelang kiamat. Okey, saya tunjukkan. Ada 5 gempa bumi yang terkuat setakat ni dekat dunia. Ini fakta saya ambil 3 tahun lepas lah. Mungkin ada lebih kuat. Saya ambil daripada nombor 5 sampai nombor 1. Okay, pernah berlaku di Rusia pada tahun 1952. Magnitud gegaran 9.0. Okay. Kemudian lagi kuat berlaku di Jepun pada tahun 2011. Magnitud dia 9.1. Sama juga pernah berlaku di Lautan Hindi Sumatera, kekuatan dia 9.1. Okey, naik lagi yang paling kuat lagi pernah berlaku di US pada tahun 1964. Magnitud dia 9.2. Dan setakat ni yang wallahu a'lam, mungkin ada fakta baru saya tak sempat nak rujuk, setakat ni yang paling kuat magnitud kegaran dia 9.5 pernah berlaku pada tahun 1960. Bayangkan kalau gempa bumi, kalau gempa berlaku di bumi pun habis berbilion harta benda boleh musnah. Bayangkan kalau Allah gegar bumi itu. Dan apa akan jadi kepada bangunan-bangunan yang orang duk bangga-bangga ni? Kan Malaysia pun duk lawan bangunan mana yang paling tinggi sekali. Tu nampak tak Merdeka punya tu, duk lawan. Betul tak? Duk lawan ni, dunia ni duk kejar ni, siapa mana paling tinggi. Kita ambil lah nombor 1 setakat ni contoh. Ini gambar apa? Burjul Khalifahan. Mesti tegak dia punya pasak dia kan. Apa terjadi apabila Allah kata idza rujjatil ardu rajja? Habis tak? Habis. Apabila bangunan ni ditinggi duk berlawan-lawan siapa yang paling tinggi ni, sebenarnya Allah nak tunjukkan kepada kita kiamat ni dah dekat dah. Macam mana kita boleh kata kiamat ni dekat? Okey, dalam hadis dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW memberikan sabdanya. Nabi kata, yang bermaksud, jika kamu melihat orang yang sebelumnya tidak beralas kaki,
tidak berpakaian, dia miskin, dia penggembala domba, kemudian orang-orang ini berlumba-lumba meninggikan bangunan. Ini di antara tanda kiamat. Nabi kata kalau kau nak tahu kiamat ni dah dekat, dulu orang ni tak pakai kasut pun dia, tak pakai pakaian pun, menggembala kambing je, miskin dia, tetapi akhirnya mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan. Maksud dia apa? Siapa, negara mana, bangsa mana yang dia menggembala domba? Negara Arab. Tengok ya, Nabi sebut dalam hadis lain, riwayat Ahmad, Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang kau katakan dia penggembala kambing tu? Dulu dia berkaki ayam, dalam keadaan lapar dan miskin. Nabi jawab apa? Al-Arabu. Nabi kata orang Arab. Betul tak? Negara-negara teluk, negara-negara kaya ni duk masing-masing berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan yang kukuh. Itulah tanda kiamat sudah hampir. Jelas Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita masuk ayat 65. Allah menjelaskan lagi kepada kita bagaimana bumi ini akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Allah akan buang dulu, antaranya berlaku macam mana? Allah akan buang pasak bumi itu. Apa dia? Baca ayat 65. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung ganang dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dua kali kan perkataan bassa, bussati, ulang sekali batha. Ingat, kalau Allah ulang dua kali kalimah yang sama dalam satu ayat, dia akan menunjukkan kepada, kalau nak kata hancur, hancur lumat, kalau nak kata gegar, gegar kuat, sebab diulang sebanyak dua kali. Okey, kenapa Allah akan menghancurkan gunung ini dengan sehancur-hancurnya? Kerana kita tahu bahawasanya gunung-gunung ini merupakan apa bagi bumi? Dalam surah An-Naba ayat nombor 7, wal jibalu autada, wal jibala autada. Gunung-gunung ini sebagai pasak. Betul, kalau orang buat bangunan yang tinggi, dia akan pasak dulu bumi ini. Begitulah Allah buat pada bumi ini, Allah letak gunung-gunung sebagai pasak. Dalam ayat lain, dalam surah Luqman ayat 31 ayat ke-10, Allah Ta'ala kata khalaqas samawati, Allah kata wa alqa fil ardi rawasiya. Allah kata Allah telah memancakkan di bumi ini gunung ganang yang kukuh supaya bumi itu tidak menggoncangkan kamu. Betul tak? Tetapi bayangkan, kalau pasak bumi ini sudah dihancurkan dengan selebur-leburnya, apa lagi yang akan tinggal di muka bumi? Okey, tuan-tuan, mari kita sama-sama menambahkan lagi ketakjuban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu ayat nombor 6. Okey, setelah Allah kata gunung ganang yang pasak tu akan hancur dengan selebur-leburnya, Allah nak bagi, nak terangkan lagi hancur dia macam mana hancur dia. Ayat nombor 6. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. So kalau gunung-gunung yang besar itu menjadi hancur lebur selebur-leburnya, Allah Ta'ala kata fakanat, dan dia akan menjadi seperti haba, debu, mumbatha, yang berterbangan. Bayangkan, gunung-gunung yang besar menjadi debu yang berterbangan. Bila dia akan berlaku? Idza waqa'atil waqi'ah. Okey, kita kongsikan tentang gunung ganang ni, di antara gunung-gunung yang hebat ni dekat dunia ni. Kita ambil daripada nombor 5 sampai nombor 1. Okey, contoh yang paling tegap lah dan jadi pasak bumi, gunung apa antaranya? Gunung Everest kan. Kita boleh baca dekat situ dia punya ketinggian dia bagaimana. Dan yang kedua, gunung apa? Apa nama gunung ni? Dia bagi istilah dia mudah, K2 dia kata. Ni gunung-gunung yang jadi pasak bumi yang Allah bagi ni sekarang ni. Yang ketiga, gunung di mana?
pergunungan Himalaya. Lepas tu yang berikutnya apa? Ni kita ambil daripada yang nombor 1 sampai nombor 5 lah. Ni di Nepal. Ni gunung-gunung yang hebat ni. Termasuklah di mana? Satu lagi di Nepal juga, iaitu di Makalu nama dia. Bayangkan gunung-gunung yang hebat ni berbanding dengan sekadar gunung kat Malaysia ni. Gunung apa paling besar ni? Kinabalu. Gunung apa? Batu Cave. Apa dia? Dia akan jadi hancur. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Daripada ayat nombor 5, daripada ayat nombor 4, nombor 5, nombor 6, apa yang kita dapat belajar? Allah memberitahu kepada kita pelajaran yang pertama, bumi akan dikoncangkan dengan sekuat-kuatnya menjelang hari kiamat. Dan yang kedua, gunung ganang yang teguh akan menjadi hancur lebur menjelang hari kiamat seperti debu yang berterbangan. Baik, kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Okey. Kata dia nota pun tak apa kot kan? Boleh ikut tak? Kalau tak ada nota lah, sebab nak kiamat tadi sempat nota. InsyaAllah kan. Okey, ayat 7. Allah nak bawa kita terus pergi menceritakan, maksudnya dah jadi kiamat dah ni. Allah bawa kita dah jadi kiamat. Apa yang berlaku di hari kiamat tu? Yang tadi tu permulaan jadi kiamat. Okey, pas bumi digoncang tadi, sekarang Allah bawa kita, okey, kiamat dah berlaku dah. Tiupan sangkakala 1 dah berlaku, dah 2 dah berlaku. Okey, sekarang apa yang berlaku lagi? Kita baca ayat nombor 7. Wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum, dan kamu nanti, azwaja, menjadi golongan, thalathatan, 3. Allah kata masa hari kiamat tu kamu akan terbahagi menjadi 3 golongan. Okey, 3 golongan no. Golongan apa? Nanti kita akan baca ayat nombor 8, 9, 10. Okey. Sebelum kita masuk kepada ayat nombor 8, 9 dan 10, mari kita mengambil sejenak, kita fikir, kenapa kalau kita baca dekat surah Waqiah kita akan jumpa 3 golongan. Okay, ingat lagi waktu dekat pengenalan surah Al-Waqiah, 3 golongan tu menariknya begini ya. 2 golongan penghuni syurga, 1 golongan penghuni neraka. Maknanya 3 golongan itu apa? 2 golongan yang akan masuk syurga, 1 golongan yang akan masuk neraka. Nanti Allah akan sebut dia punya pangkat dia apa. Kita tahu satu daripadanya adalah as-sabiqun ats-sabiqun, golongan kanan, lepas tu 1 golongan kiri. Okey, persoalannya adalah kenapa Allah melebihkan, menyebutkan golongan masuk syurga tu 2, golongan masuk neraka tu 1. Kalau adil mesti 2-2, betul tak? Betul. 2 syurga, 2 neraka. Kalau kita kira nisbah dia, kalau ada 2 yang masuk syurga, 2 golongan, tentu 2 golongan masuk neraka. Tetapi Allah tak guna genap, Allah guna 3, thalathah. Kenapa jadi macam tu? Maknanya Allah nak lebihkan, menyebut dalam Al-Waqiah golongan masuk apa? Masuk syurga. Kenapa boleh berlaku begitu? Kenapa 2, 1? Inilah yang dipanggil lataiful Quran. Allah nak menunjukkan kehalusan dia. Kenapa dia nak lebihkan orang masuk syurga daripada menyebut orang masuk neraka? Sebenarnya ingat, surah ni dia sambung surah apa?
disambung surah Rahman. Kita tahu Ar-Rahman adalah rahmat Allah. Maka rahmat Allah itu Allah tunjukkan dalam Al-Waqi'ah. Allah sambung dalam Al-Waqi'ah. Allah kata, rahman aku itu lebih daripada kemurkaan aku. Jadi nak sebut golongan masuk syurga ada dua, neraka satu. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut macam ni, inna rahmati taghlibu ghadabi. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya rahmatku telah mengatasi kemarahanku. Betul tak? Allah Ta'ala nak kata rahmat aku ni lebih lagi daripada aku duk, kata Allah, daripada aku murka, kata Allah, rahmatku tu lebih lagi. Jadi nak menunjukkan rahmat Allah itu lebih daripada kemarahannya, Allah kata dua golongan masuk syurga, satu saja masuk neraka. Maknanya Allah nak tunjuk apa? Rahmat dia mengatasi kemurkaannya. InsyaAllah esok saya akan ulas lagi tentang penyebutan dua nisbah satu, dan kita akan masuk kepada kumpulan tersebut secara spesifik. InsyaAllah kita jumpa lagi hari yang berikutnya. Moga-moga kita dapat manfaat pengisian kita pada pagi ini. Kita semakin mengambil peluang untuk kita menambahkan amal soleh kita, memperbanyakkan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.